Hari ni aku nak share dengan korang semua satu jawapan kepada satu persoalan yang selalu bermain dalam minda orang ramai. Sebabnya ramai orang yang tanya ke aku pasal benda ni, iaitu persoalan tentang sama ada Ban Hiroto dan Mirai Hibino ni orang yang sama ataupun tidak. So hari ni aku nak menjawablah persoalan tu secara ringkas. Mula-mula sekali aku nak ceritalah sedikit kisah pasal Ban Hiroto ni. Ban Hiroto ni sebenarnya adalah seorang manusia yang telah dilahirkan di planet Marikh. Kenapa dia lahir kat planet Marikh? Sebab si Hiroto ni, mak ayah dia bekerja kat planet Marikh. Sebab itulah dia pun lahir kat planet Marikh. Sehinggalah umur dia mencecah 18 tahun dan bapa dia telah mengajak dia untuk menyertai satu misi pergi ke planet bumi. Bapa Ban Hiroto ni bernama Ban Tetsuro adalah seorang kapten dalam sebuah kapal angkasa pengangkut yang diberi nama sebagai Arandas. Bukan Atandas, Arandas. Kapal Arandas ni sebenarnya adalah sebuah kapal kargo yang digunakan untuk mengangkut barang. So bila bapak dia dah ajak, Ban Hiroto ni memang excited gila nak pergi bumi. Sebab inilah first time untuk dia menjejakkan kaki kat bumi. Dia kata bila dia sampai kat bumi, dia nak tabur abu mayat ibu dia kat bumi. Ibu dia dah mati sebab telah diserang oleh raksasa semasa berada di planet Marikh. Dan dia juga nak buat ramai kawan bila dia sampai kat bumi. Tapi tak semua benda yang dia nak tu dia boleh dapat. Sebab masa kapal Arandas tengah on the way nak pergi kat bumi, tiba-tiba ada satu lubang yang dipanggil sebagai Ultra Zone muncul kat ruang angkasa. Dan lubang Ultra Zone ni telah menyedut kapal Arandas. Dia nak masukkan kapal Arandas tu dalam lubang tu. So, Kapten Tetsuro ni telah mengarahkan anak kapal dia untuk menanggalkan kargo. Tapi malangnya, kargo tu tak dapat nak ditanggalkan. Dan kargo tu terpaksa ditanggalkan secara manual. Tapi kenapa nak tanggalkan kargo tu? Supaya kapal Arandas tu boleh memecut dan meninggalkan lubang tersebut. Bila kargo tu tak dapat ditanggalkan dan hanya boleh ditanggalkan secara manual, Hiroto telah masuk ke ruang kargo untuk menanggalkannya. Pada awalnya, bapa dia telah menghalang Hiroto untuk buat macam tu. Tapi Hiroto kata biarlah dia berkorban untuk semua orang selamat sampai ke bumi. Sebab tanggungjawab bapa dia sebagai kapten adalah untuk memastikan semua orang selamat sampai ke bumi. Ban Hiroto pun menanggalkan kargo daripada kapal Arandas dan kemudian kapal Arandas boleh memecut laju meninggalkan lubang Ultra Zone. Hiroto yang berada dalam kargo tu akhirnya telah disedut masuk secara perlahan-lahan ke dalam lubang Ultra Zone. Tapi pada waktu itulah tiba-tiba muncul Ultraman Mebius yang sedang dalam perjalanan menuju ke bumi setelah diberi arahan oleh Father of Ultra. Ultraman Mebius pun pergilah ke kargo Ban Hiroto tu untuk menarik kargo tu keluar. Pada masa tu, Ultraman Mebius sempatlah nampak muka Ban Hiroto dan dia nampak Ban Hiroto ni senyum kat dia. Tapi sayangnya, Ultraman Mebius tak sempat langsung untuk capai kargo tu dan akhirnya keseluruhan kargo tu masuk ke dalam lubang Ultra Zone. Dan bila dah masuk dalam lubang Ultra Zone tu, alamatnya memang matilah Ban Hiroto tu. Tapi sebelum aku sambung cerita aku ni, aku nak tanya kat korang semua, korang teringin tak nak pakai cincin yang lain daripada orang lain, yang warna batu biru dia nampak mewah dan eksklusif? Apa kata korang tempah cincin batu biru Tanzanite Silver 925 daripada Arden Jewellery? Diorang ni tengah buat promosi set cincin couple sekarang. Ada diskaun RM30 weh. So kalau korang nak, kalau korang tengok video aku ni dekat Facebook, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So tunggu apa lagi? Kliklah link tu sekarang. Alright, kita sambung balik dengan cerita kita. Setelah beberapa ketika, Ultraman Mebius pun sampailah ke bumi. Dan bila dia sampai ke bumi, dia pun menukar bentuknya menjadi bentuk manusia dan mengambil wajah Ban Hiroto. Mebius pada ketika itu, dia belum lagi digelar sebagai Mirai Hibino. Nanti aku cerita kat korang macam mana dia boleh dapat nama tu. Bila dah ada kat bumi, Mebius pergi mencari bapa Ban Hiroto iaitu Ban Tetsuro. Dan dia pun berjumpalah dengan Tetsuro dan mengatakan kepada Tetsuro yang dia nak menggunakan wajah Ban Hiroto ni sebagai tanda penghargaan dia terhadap keberanian Ban Hiroto yang sanggup mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Tapi kehadiran Mebius kat rumah Tetsuro tu dengan muka Ban Hiroto tu telah menyebabkan Tetsuro marah dan berasa sedih. Dia tak suka Mebius guna wajah Ban Hiroto tu sebab setiap kali dia tengok wajah Ban Hiroto yang ada kat Mebius tu, dia akan jadi sedih.
Dan selepas itu, Ban Tetsuro telah menghubungi Komander Sakomizu dan berbual seketika dengannya dan meminta dia datang ke rumah. Dan selepas dia bersembang dengan Sakomizu, tiba-tiba dia macam berubah hati tau. Sebabnya, dia benarkan Mebius untuk menggunakan wajah anaknya. Tapi, dia kata kat Mebius tak bolehlah tinggal sama-sama dengan dia. Lepas tu, Tetsuro pun cakaplah kat Mebius, semoga hari-hari mendatang kau akan dipenuhi dengan kegembiraan. Dan disebabkan ayat hari-hari mendatang, kalau translate dalam bahasa Jepun, maksudnya ialah Hibino Mirai. Dan disebabkan ayat itulah, Mebius menggunakan nama Hibino Mirai sebagai nama manusia dia. Sejak daripada tu, jika ada masa yang terluang, Mirai Hibino ataupun Hibino Mirai ni akan datang melawat Ban Tetsuro. Yelah, mana tahu Tetsuro ni rindu nak tengok muka anak dia, bolehlah dia tengok muka Mirai Hibino tu. So, itulah dia kisah ringkas yang menjawab persoalan sama ada Mirai Hibino ni ataupun Ban Hiroto ni adalah manusia yang sama ataupun tidak. Secara kesimpulannya lah, diorang ni memiliki jasad yang sama, tapi di dalamnya adalah individu yang berbeza. Kalau korang nak tengok cerita penuh pasal asal-usul Ban Hiroto ni, korang boleh tengok sendiri episod ke-22 dalam siri Ultraman Mebius. Memang menyentuh emosi lah kalau tengok episod tu.